وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita kesungguhan untuk kita hadir sama-sama salat berjamaah. Allah masih berikan kita peluang untuk kita masuk ke tahun baru ini. Tahun baru ini insya-Allah mudah-mudahan ia akan menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini, masuknya kita ke tahun baru ini, mudah-mudahan kita bertambah bersemangat untuk menambahkan ilmu agama. Kerana dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak pernah minta Nabi kita suruh minta tambah, melainkan Allah suruh Nabi kita minta tambah pada ilmu agama sahaja. Allah berkata, wa qur rabbi zidni ilma. Mafhumnya katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu. Tidak pernah Allah suruh Nabi kita minta tambah pada aspek harta benda, minta tambah rumah, kekayaan, istri-istri, tidak. Allah suruh Nabi kita minta tambah pada ilmu agama sahaja disebabkan sangat besar darjat, sangat besar keberkatan bagi sesiapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Sebab itu hadis baginda pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la an tafdu wa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, andai kata engkau pergi belajar satu potong ayat Al-Quran beserta hukum hakamnya, beserta tafsirnya, khairun laka, itu terlebih bagus untuk kamu daripada kamu pergi solat 100 rakaat, itu solat-solat. Nabi kata lagi, wala antaqdu wa fatata'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalli alf rakaat. Dan andai kata engkau pergi belajar satu bab daripada bab ilmu agama, sama ada bab solat ke, bab puasa ke, apa sahaja bab, baginda berkata khairun laka, itu terlebih bagus untuk kamu daripada kamu pergi solat 1000 rakaat, itu solat-solat. Secara zahirnya tak ada siapa di kalangan kita yang mampu buat sehari 1000 rakaat. Kalaupun mampu, baginda kata menuntut ilmu agama terlebih afdal. Dengan ilmu kita boleh jamin segala amal ibadah yang kita buat itu sah ataupun tidak sah. Dengan ilmu kita tahu baik buruk. Sebab itu menantu Rasulullah, iaitulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah pernah berkata kepada isterinya Fatimah, zawajtuki bi'ala min ummati bi sunnati, aku nikahkan kau wahai Fatimah dengan orang yang paling banyak ilmu daripada umatku. Ingat, orang yang paling banyak ilmu adalah Sayyidina Ali. Adapun orang yang paling afdal, paling terbaik martabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang paling banyak ilmu adalah Sayyidina Ali. Sebab itu Rasulullah berkata, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni gedung ilmu dan Ali itu pintunya. Apa dia kata? Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa ammal mal anta tahrusuhu. Dia berkata ilmu itu khairun minal mal. Ilmu terlebih bagus, terlebih baik daripada harta. Sebab apa? Li'anna al-ilma yahrusuka. Kerana dengan ilmu itu akan jaga kita daripada perkara yang boleh mudaratkan kita pada hari kemudian. Daripada benda-benda yang salah, dengan ilmu yang kita
pelajari, ilmu itu akan jaga kita. Dia kata lagi, wa ammal mal anta tahrusuhu, adapun harta benda kamu yang akan jaga dia. Bila kita ada harta yang banyak, duit banyak, kita akan jaga dekat peti besi, letak dekat bank, letak dekat almari, kunci elok-elok. Kita ada kereta baru, motor baru, apa sahaja benda harta benda kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyimpannya supaya tidak dicuri. Saya bagi contoh. Anak saya sekarang berumur 6 tahun. Saya hantar di pondok kami di Kota Damansara yang bernama Pondok Baitul Saadah. Daripada umur setahun sampailah umur 11 mereka pelajar akan datang dekat sana belajar fardu ain. Yang terbaik ini adalah pondok kami sejak kecil diajar fardu ain. Ilmu-ilmu yang wajib, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu yang wajib, yang perlu untuk dia ada setelah dia balik. Suatu ketika, lebih kurang 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas, isteri saya belilah satu komik berbahasa Inggeris, kartun. Kan budak kecil kan suka baca kartun. Dalam bahasa Inggeris, satu komik yang berkisah tentang sains ataupun tentang kehidupan haiwan dan sebagainya. Bila anak saya baca, dia seronok lah. Tiba satu part tu, dia mula sangsi. Dia kata macam tak betul je. Tunjuk dekat saya kata, a'udzubillah. Apa tertulis kat situ? Dia kata kat situ, manusia ini, siapa yang kata begini, boleh terbatal iman. Nampak? Bercanggah dengan Islam. Apa dia kata? Manusia itu sejak jutaan tahun yang lalu, manusia itu asalnya monyet. Asal manusia adalah beruk ataupun ada DNA beruk. A'udzubillah. Bagi buku tu, pengarang buku tu maknanya Nabi Adam asalnya beruk. A'udzubillah, itu bercanggah dengan Quran. Nabi Adam bukan monyet, Nabi Adam bukan beruk, bahkan bukan ada sedikit pun DNA monyet. Tidak. Nabi Adam adalah makhluk Allah seperti kita juga, dan dia manusia, dan dia hidup bukan hidup seperti haiwan. Dia hidup seperti kita, ada hukum hakamnya, syariatnya ada juga, cuma syariat berbeza-beza. Syariat hukum hakam beza-bezalah. Dulu zaman Nabi Adam boleh nikah adik-beradik, syariat Nabi Muhammad tak boleh nikah adik-beradik. Maka kita kena ingat manusia pertama sekali adalah Nabi Adam AS, dan dia bukan monyet. Itu namanya teori apa? Teori Darwin, kan? Yang kita dah belajar masa dahulu. Teori Darwin. Teori barat, nama pun teori, bukan fakta. Teori, satu yang disangkakan. Nampak? Jadi dalam kitab-kitab ulama, mereka berkata barang siapa yang kata manusia itu asalnya monyet, maka boleh terbatal iman. Kan kalau kita ikut logik akal pun tak logiklah manusia itu asalnya monyet. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat monyet-monyet beruk-beruk dekat hutan tu, dah puluh-puluh tahun dah lama dah mereka dekat hutan. Tak bertukar dari manusia pun. Nampak? Jadi hati-hati dengan fahaman sebegini. Dan juga tuan-tuan, sebelum kita masuk teruskan baca kitab ini, sekarang isu gempar yang tersebar di sana sini. Saya fikir satu video saja, rupanya hampir setiap hari ada video ni. Video apa? Video sebahagian orang yang ikut fahaman sesat bernama fahaman Sihak. Auzubillah. Hari pertama saya tengok adalah satu family ni. Dia kata Muhammad itu sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah Muhammad. Saya fikir itu je. Esoknya ada lagi. Esoknya ada lagi. Hampir setiap hari saya tengok ada video baru. Last kali saya tengok anak muda daripada Pasir Gudang. Dia kata kami semua setuju dengan fahaman ini yang mengatakan Muhammad itu Tuhan dan Tuhan itu Muhammad. Dan mereka berkata Muhammad tak ada alat kemaluan. Auzubillah. Nampak? Jadi barang siapa yang kata Muhammad itu Tuhan, tiada keraguan hukumnya murtad. Walaupun mereka dipanggil oleh Jaiz ke apa ke agama Islam, walaupun mereka dibayar, kamu didenda RM10,000 kerana kamu bawa fahaman sesat.
kalaupun dia bayar, itu tidak selamatkan dia daripada kekufuran. Bagaimana nak masuk Islam balik? Hanya dengan mengucap 2 kalimah syahadah sahaja. Ini sahaja cara untuk masuk Islam. Dan mereka, kalaupun mereka berkata, oh ya ke hukumnya murtad, saya tak pernah belajar pun, itu bukan kemaafan. Sebab ini benda asas yang tak boleh kita jahil. Jadi kita tengok sekarang, isu ini berkaitan dengan apa yang kita nak baca pada hari ini. Apa dia kata? Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal iyadu billah. Dia kata wajib ke atas setiap muslim, wajib setiap orang Islam memelihara dan juga menjaga Islamnya daripada perkara yang membatalkan, merosakkan dan memutuskan, iaitulah dengan cara murtad. Murtad adalah cara untuk putuskan Islam. Tak mustahil. Tak mustahil ada yang kata, alah murtad seminggu je lah. Murtad seminggu je lah, lepas seminggu masuk Islam balik. A'udzubillah. Apa efek orang yang nak berazam untuk murtad? Apa dia kata? Qala Nawawi wa ghairu ariddatu afhashu anwa'il kufur. Telah berkata Imam Nawawi dan selainnya, murtad adalah jenis kekufuran yang paling keji. Sebab apa? Sebab barang siapa yang murtad, maka Allah kata man kafara billah faqad habita amaluh. Barang siapa yang murtad, walaupun nak masuk Islam balik, maka segala pahala-pahala lampau semuanya zero. Walaupun lepas seminggu dia masuk Islam balik dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak? Barang siapa yang murtad, maka segala pahala yang pernah dia buat sejak puluh-puluh tahun yang lalu, pahala semua terhapus. Adapun dosa akan kekal walaupun masuk Islam balik, dosa kekal dan pahala tak akan kembali. Pergi tak kembali. Itu kalau sempat masuk Islam. Ada pun barang siapa yang mengaku Muhammad sebagai Tuhan, hukumnya murtad. Tapi tak sempat masuk Islam balik, tiba-tiba mati, maka orang begini tak akan pernah diampunkan oleh Allah. Ingat, barang siapa yang mati kafir, Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah berkata sesungguhnya Allah Taala tidak akan pernah mengampuni orang yang mati kafir. Siapa yang mati kafir, maka tak akan pernah diampunkan oleh Allah, bahkan kekal dekat neraka, tak akan keluar sampai bila-bila. Okey. Ada orang tanya, Ustaz, dosa murtad ni boleh diampunkan oleh Allah ke tidak? Dia kata dosa murtad ni boleh diampunkan ke tidak oleh Allah? Ramai yang saya dengar sebagai asatizah apa dia kata tak akan diampunkan. Itu tidak benar. Dosa murtad tidak akan diampunkan kalau dia mati murtad. Ini masuk Al-Quran, Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak akan pernah mengampuni orang yang mati murtad, mati kafir. Adapun kalau dia murtad, dia sempat masuk Islam balik dan dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Okey? Terusnya dia kata, dan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum an Islam wa la yarawna dzalika dhamma fadlan kaunihi kufur. Apa dia kata? Dan sesungguhnya telah banyak berlaku pada zaman ini sikap bersahaja, bermudah-mudah dalam berbicara sehingga sebahagian daripada mereka melafazkan ucapan kufur, ucapan yang boleh mengeluarkan mereka daripada Islam, sedangkan mereka tidak menyangka percakapan tersebut adalah dosa, apatah lagi melihatnya sebagai kekufuran. Apa dia kata? Pada zaman ini. Zaman bila? Bukan zaman sekarang. Kitab ini dikarang sejak hampir 300 tahun yang lalu. Asal kitab ini Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Dia meninggal pada tahun 1272 Hijrah. Sekarang 1400, hampir 300 tahun. Maknanya 300 tahun yang lalu ulama dah sebut dah makin ramai orang yang mengucapkan kata-kata kufur.
Mereka bermudah-mudah pada berbicara sehingga kadang-kadang terkeluar daripada mulut mereka perkataan yang boleh menjadi kafir. Seperti apa? Seperti orang yang kata Muhammad itu Tuhan, sama juga. Seperti orang yang kata Allah ada anak. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah mengkafirkan golongan Nasrani ataupun Allah mengkafirkan golongan Kristian. Allah kata apa? Walaqad kafara allazina qalu inna Isa ibnullah. Mafhumnya? Allah kata dan telah kafirlah orang yang berkata Isa itu anak Allah. Apa hukumnya? Hukumnya kafir. Sama juga kalau ada orang kata Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, maka tiada keraguan, maka terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi ta'ala. So, ulama ada kata pada zaman dahulu 300 tahun yang lalu makin ramai manusia, mereka bermudah-mudah pada berbicara sampai kadang-kadang terkeluar pada mulut mereka perkataan yang boleh terkeluar daripada Islam seperti eji Allah, eji Nabi, eji Islam, eji Aidul Adha. Kenapa? Itu antara perkara yang boleh murtad. Dalam keadaan orang yang eji Allah sebegitu, dia tidak anggap pun perkataan tu ada dosa. Dia fikir, contoh video tu kan, dia kata Muhammad itu Allah. Bila dia bercakap, dia tidak anggap pun perkataan tu ada efek. Dia tidak anggap pun perkataan tu ada mudarat. Apatah lagi hendak anggap perkataan tu sebagai perkataan yang boleh menjadi kafir. Apa? Kenapa? Sebab sebagai mereka bila bercakap menghina Allah, kadang-kadang mereka berkata, aku gurau je, bukan serius. Aku main-main, bukan serius. Apa? Ingat, bermain-main pada isu ini tak ada sebarang kemaafan. Walaupun bergurau, maka hukumnya murtad juga. Kerana dalam Al-Quran Allah mengkafirkan juga golongan yang eji Allah, eji Muhammad, eji Islam, walaupun mereka bergurau senda. Apa buktinya? Allah berkata, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah berkata, wala in sa'altahum, Allah berkata, wahai Muhammad, kalau kau tanya mereka, la yaqulunna, nescaya mereka akan berkata, innama nakhudu wa nal'ab, kami hanya main-main je, gurau senda, bukan serius. Allah kata apa? Qul abillah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, abillah, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayatnya, wa rasulihi, dengan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian semua boleh memperolok-olok, main-main, bergurau senda. Allah kata apa? La ta'tadiru, janganlah kalian ambil keuzuran, qad kafartum ba'da imanikum. Allah kata kalian telah menjadi kafir setelah kalian beriman. Sebab apa? Sebab mereka bergurau senda pada mengeji Allah, mengeji Islam, mengeji itu, mengeji ini, maka tiada keraguan terkeluar daripada Islam. Nampak? Walaupun bergurau hukumnya murtad, apatah lagi kalau dibuat serius. Seperti video yang kita sebutkan tadi yang kata Muhammad itu adalah Allah, maka terkeluar daripada Islam. Okey? Dan dia kata, mana nanti? Okey ni. Kata-kata tadi, apa dia kata? Wa dzalika mustaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifa. Dia kata perkataan tadi adalah pembenaran terhadap apa yang baginda sebut pada hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Baginda pernah berkata, hadis Nabi kata apa? Sesungguhnya seseorang hamba itu mengucapkan satu perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang boleh mengeluarkannya daripada Islam. Satu perkataan je, seperti eja Allah.
yang dia tidak dianggap membawa mudarat. Maknanya sebagai manusia dia suka cakap dan kadang-kadang terkeluar pada mulutnya perkataan, satu perkataan je. Perkataan apa? Perkataan yang boleh keluarkan dia daripada Islam, seperti dia kata Allah tu Muhammad. Nampak? Nabi kata apa? Dalam keadaan orang yang sebut begitu tidak anggap perkataan itu ada mudarat. Dia fikir apa? Alah, perkataan tu aku tak nampak mudarat pun, tak ada efek pun. Nampak? Dia tak anggap pun benda tu sebagai mudarat. Orang ejek Nabi seperti contoh orang Kristian. Orang Kristian yang kata Isa itu anak Allah. Bila dia kata begitu, dia tidak anggap perkataan tu ada dosa. Apatah lagi nak anggap perkataan tu sebagai kekufuran. Sama juga video di Johor itu, budak-budak lelaki yang kata Muhammad itu Allah dengan serius, dia tidak anggap perkataan tu sebagai dosa. Sedangkan perkataan tu bukan sekadar dosa, bahkan mengeluarkan dia daripada Islam menjadi orang kafir. Wala'iyyazubillahi ta'ala. Nampak? Itu hadis sahih. Saya ulang balik, maksud hadis yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Mafhumnya, sebagai manusia bila bercakap kadang-kadang terkeluar satu perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang boleh keluarkannya daripada Islam, seperti ejek Allah ataupun yang mengata Allah tu Muhammad. Nabi kata la yara biha ba'sa. Nabi kata orang yang sebut begitu dia tidak anggap perkataan tu ada efek. Nabi kata lagi yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Walaupun demikian dia menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam api neraka sejauh 70 tahun untuk sampai ke lantai api neraka. Ingat, barang siapa yang mati kafir, yang mati bukan beragama Islam, siapa yang mati kafir, maka pasti dia akan sampai ke lantai neraka. Adapun orang yang Islam yang diazab untuk sementara dekat neraka yang Allah tak ampunkan, memang ada sebagai orang Islam. Ingat, sebahagian orang Islam memang ada mereka akan diazab sementara dekat neraka. Jangan kata takkan ada orang Islam pun diazab dekat neraka, tak boleh. Saya ulang balik, ini isu penting. Kita tuan-tuan tidak boleh kita berdoa, ya Allah, kau ampunkanlah semua dosa orang Islam dan janganlah kau masukkan seorang pun orang Islam ke neraka. Tidak boleh kata begitu. Saya ulang balik. Kita orang Islam tidak boleh berdoa, ya Allah, janganlah kau masukkan seorang pun orang Islam ke neraka. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Allah sudah berjanji. Allah sudah kata dekat Al-Quran bahawa Allah akan mengazab sebahagian orang Islam yang membuat dosa. Tapi walaupun mereka orang Islam kena azab, azab itu bukan untuk selamanya. Orang Islam, barang siapa yang mati Islam, kalaupun dia kena azab dekat neraka, maka azab itu untuk sementara sahaja sebab dia mati Islam. Apa buktinya? Baginda pernah berkata, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin minal iman. Qala Rasulullah. Nabi kata akan keluar daripada api neraka orang yang i'tikadnya la ilaha illallah, iaitu i'tikad Islam, dan pada hatinya ada iman sebesar darah. Adapun orang yang mati kafir, mereka kekal dekat api neraka khalidina fiha abada, takkan pernah keluar sampai bila-bila, maka mereka akan sampai ke lantai neraka. Macam mana ulama tahu? Macam mana Nabi tahu? Untuk sampai ke lantai neraka makan masa 70 tahun. Sebab ada hadis Nabi juga, hadis sahih. Baginda pernah berkata pada hadis riwayat Bukhari atau Muslim, baginda berkata satu ketika para sahabat dan juga Nabi mendengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat, umpama bunyi bom. Lalu Rasulullah tanya para sahabat, adakah kalian semua tahu bunyi apakah itu? Maka sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi kata, itulah bunyi batu yang dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam sebelum 70 tahun yang lalu
dan sekarang baru tiba ke dasarnya, ke lantainya. Okey. Dan dia kata dekat sini, wa hadzal hadis, ini poin. Ini benda penting yang kita ambil daripada hadis. Apa yang kita faham daripada hadis? Wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yashratu fil wuqu' fil kufri ma'rifatul hukmi wa la syira'u sadri wa la i'tirafu wa la i'tiqadu ma'na al-lafzi kama yaqul kitab fi sunnah. Okey. Di sini dia bagi kaedah. Seseorang untuk menjadi orang kafir, bukannya syarat pertama, bukannya syarat dia kena tahu hukum dahulu baru dia menjadi orang kafir. Tidak. Contoh, kalau ada orang kata Allah itu adalah lembu, kalau ada orang kata Allah itu kambing, hukumnya murtad, menjadi kafir. Walaupun dia kata, oh ya, jadi kafir, aku tak tahu hukum pun, itu bukan kemaafan. Tahu hukum ke tak tahu hukum, itu bukan kemaafan. Sama juga dengan kes video tadi, yang berkata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Kalaupun dia kata, aku tak tahu hukum pun, hukumnya kafir, itu bukan kemaafan. Sebab ini terkandung daripada ilmu fardu ain, ilmu yang tak boleh kita jahil, yang mana ia adalah makna dua kalimah syahadah. Okey. Jadi pertama apa? Hukum, dia tahu hukum tak tahu hukum, itu bukan syarat. Yang penting telah ejek Allah Ta'ala. Kalau kita ikut logik akal pun, kita ejek kawan kita. Kita ejek kawan kita, kita kata bapa engkau dulu macam ni, mak engkau begini, rumah engkau kotor, apa lagi? Diejek. Bapa engkau tempang, semualah diejek. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Adakah boleh dia kata, oh ya, hukumnya haram, aku tak tahu hukum pun? Itu bukan kemaafan. Nampak? Itu hal-hal biasa ataupun hal-hal dunia, tak ada kemaafan. Apatah lagi hal agama yang berkait dengan ketuhanan, maka tiada kemaafan. Itu pertama. Yang kedua, apa yang pertama? Pertama adalah bukan syarat untuk seseorang itu terkeluar daripada Islam dia mesti tahu hukum dahulu, itu bukan syarat. Tahu hukum ke tak tahu hukum ke, kalau diejek Allah, hukumnya adalah murtad. Ejek Allah, ejek Nabi, ejek malaikat, ejek Islam, tiada sebarang keraguan, tiada khilaf daripada para ulama, hukumnya adalah murtad. Yang kedua, wala ishtirahu sadri. Yang kedua ini juga bukan syarat. Contoh, seseorang ejek Allah. Lepas tu bila dia ejek Allah, dia kata, alah aku, contoh dia kata begini, aku masa ejek Allah, hati aku tak rela pun. Hati aku tak reda pun dengan apa yang aku ejek itu bukan syarat. Hati kamu rela ke ketika ejek Allah ataupun tak rela ke, itu bukan kemaafan. Yang penting kamu sudah ejek Allah, kamu faham apa yang kamu sebut. Nampak? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah i'tiqad makna lafaz. Seseorang kalau ejek Nabi, ejek malaikat, ejek Allah, yang kata Muhammad itu sebagai Tuhan. Yang ketiga ni, kalaupun dia kata, aku tak i'tiqad pun apa yang aku sebut je. Saya bagi contoh. Orang yang kata Yesus itu, Isa itu anak Allah, Allah kafirkan dekat Quran. Kan? Walaupun dia kata, alah, aku kata je Isa itu anak Allah, tapi aku tak i'tiqad pun Isa itu anak Allah betul, itu pun hukumnya murtad. Nampak? Sama ada di i'tiqad mana ke tak i'tiqad mana, hukumnya adalah terkeluar daripada Islam. Contoh sekalian, kalau kita nak tahu orang Kristian, orang Nasrani, mereka tidak anggap pun Isa itu anak betul Allah. Nampak? Kan Allah kata wa qalatin nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Kristian mereka bila sebut Yesus itu anak Allah, bagi mereka bukan anak betul pun. Anak itu dengan maksud terkasih. Walaupun diiktikad begitu, Allah kafirkan juga. Nampak?
Jadi seseorang diiktikad makna apa yang disebut ke tak iktikad. Contoh video itu yang dikata Muhammad itu sebagai Tuhan. Walaupun dia kata, alah aku tak iktikad pun Muhammad itu sebagai Tuhan, aku sebut je. Itu bukan kemaafan. Kamu iktikad ke, tak iktikad ke, itu bukan sebarang kemusuran. Okey? Tiga dah kan? Yang keempat, marah. Marah juga bukan kemaafan. Seseorang kalau marah, diejek Allah. Walaupun dia sedang marah, maka hukumnya murtad. Okey? Pada urusan dunia pun, kalau kita marah, contoh, Ali dengan Abu bergaduh. Ali Abu bergaduh. Bergaduh dengan sangat teruk, bertumbuk sampai pukul dengan kayu. Last sekali, Abu apa dia buat? Dia ambil pisau, dia cucuk si Ali. Mati Ali. Mati. Ni Abu sangat marah dia bunuh si Ali. Datang polis. Polis tangkap si Abu ni. Lalu bila Abu kena tangkap, adakah Abu boleh kata, maaf tuan, tadi saya sedang marah, saya bunuhlah dia? Adakah polis tu akan kata kepada Abu, oh Abu kau tengah marah ke? Kami tak tahu pun. Kau baliklah, kau balik. Tak ada. Marah ke tak marah, maka pasti dia akan kena penjara ataupun gantung sampai mati. Nampak? Itu urusan dunia. Apatah lagi urusan agama. Imam Nawawi bagi contoh. Tengok Imam Nawawi dia bagi contoh tentang marah ni. Marah bukan kemaafan. Sebab tu Nabi kita terangkan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah bukan kemaafan. Imam Nawawi dia bagi contoh. Dia kata apa? Fa idza daraba insanun فإذا ضرب إنسان ولده فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Apa dia kata? Kalau ada seorang lelaki ni, dia marah sangat dengan anak dia, ni anak dia. Bapak dia ni sangat marah kepada anak. Dia pukul dengan teruk, luka-luka sebat. Datanglah kawan, datanglah jiran dia. Jiran dia tegur kawan dia ni. Kau ni asal kau pukul anak kau dengan kuat, luka-luka tu. Bukan, dia kata Islam tak ajar begini. Bukankah kau ni orang Islam? Lalu apa dia kata? Dia kata bukan. Imam Nawawi kata telah kafirlah dia, walaupun dia sedang marah. Nampak? Marah bukan kemaafan. Seseorang kalau marah, maka itu peluang syaitan untuk menarik kita. Sebab tu Nabi ajar, kalau kita marah, kita sedang berdiri kita marah, maka hendaklah kita duduk. Kalau duduk pun kita marah juga, maka hendaklah kita baring. Kalau baring pun marah juga, maka pergilah ambil wudu. Okey? Ingat, dengan marah sahaja seseorang boleh buat jenayah yang sangat besar. Seseorang boleh jadi murtad disebabkan marah sahaja. Nampak? Jadi 4 benda tadi adalah kayu ukur. Yang mana seseorang kalau eji Allah, kalaupun dia hatinya rela ke, tahu hukum ke tak tahu hukum, apa diiktikad mana lafaz ke tidak, marah ke tidak, itu bukan kemaafan. Nampak? Apa yang penting, kayu ukurnya apa? Kayu ukurnya adalah satu sahaja. Dua. Pertama, dia faham ke tidak apa yang disebut? Pertama, dia faham ke tidak apa yang disebut? Contoh video yang kata Allah Muhammad Allah. Dia faham ke tidak? Kalau dia faham, dia sebut dengan sengaja. Yang kedua, sengaja. Kalau dia faham, dia sebut dengan sengaja, hukumnya adalah murtad. Tapi kalau tak faham, contoh seseorang pergi Jepun. Dia pergi Jepun, maka dia nak belajarlah bahasa Jepun. Dia jumpa kawan dia, dia kata, wahai kawan, tolong ajar aku macam mana aku nak sebut how are you dalam bahasa Jepun. Maka kawan dia tipu. Kawan dia ni bukan ajar how are you dengan bahasa Jepun, tapi dia ajar perkataan yang mana bahasa Jepun maknanya adalah eji Allah. Lalu si lelaki tadi yang Melayu tadi, dia sebut perkataan Jepun tu, dia sangka maknanya how are you.
padahal dia pun tadi tipu, padahal maknanya mengejek Allah, maka tidak murtad. Sebab dia tak faham apa yang disebut, dia tak faham. Itu pertama. Yang kedua, ini yang terkecuali daripada kekufuran. Yang kedua, tadi apa? Kita ulang balik, dia faham apa yang disebut. So kalau tak faham, disebut tak faham, maka tidak murtad. Yang kedua, disebut dengan sengaja, bukan paksa bunuh. Apa dia? Disebut dengan sengaja, bukan paksaan untuk bunuh mati. Kalau dia terpaksa ejek Nabi, ejek Allah, dalam keadaan dia dipaksa untuk mati, maka ada pengecualian. Contoh, kisah Ammar bin Yasir. Tahu kan? Kita baru saja kita dengar ceramah Ma'al Hijrah kan? Kita dengar tentang kisah Sumayyah mati kena bunuh, suaminya Yasir mati kelaparan, kena bunuh juga kan? Dan juga anaknya Ammar ditangkap oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Lalu orang kafir Quraisy dia ancam si Ammar. Dia kata kalau kau tak ejek Muhammad, aku bunuh kau sekarang. Apa dia kata? Kalau kau tak ejek Muhammad, dengan satu perkataan sahaja, kalau kau tak ejek, aku bunuh kau. Maka si Ammar pada permulaan dia tak mau ejek, sebab dia tahu tak boleh ejek Nabi. Siapa ejek Nabi hukumnya murtad. Tapi dia terpaksa. Kalau tak ejek dia mati. Jadi dia terpaksa ejek Nabi. Sama. Dalam keadaan hati tak rela. Yang kedua tu mesti kena ada. Seseorang kalau dipaksa untuk mati, untuk ejek Nabi, ejek Allah, ejek Islam. Kalau tak ejek dia mati. Bukan paksaan untuk pukul, tidak. Kalau ada orang kata, engkau kalau tak ejek Islam, aku pukul kau. Tidak, itu bukan paksaan yang diiktibarkan. Kalau tak ejek Islam, aku gigit kau. Tidak. Yang ada pengecualian adalah jika dia paksa untuk mati sahaja. Dia kata contohnya, kalau kau tak ejek Allah, aku bunuh kau sekarang. Dan dia mampu buat, bunuh. So Ammar, apa yang dia buat? Dia terpaksa ejek Nabi, sebab kalau tak ejek dia akan mati. Pertama, dia terpaksa ejek Nabi. Yang kedua, hatinya tak rela untuk ejek Nabi. Disebab yang kedua ini, Nabi mengatakan tidak, dia terbatal iman, tidak menjadi kafir. Sebab apa? Sebab bila Ammar terpaksa ejek Nabi, dia mula menangis dengan tangis yang sangat kuat. Macam menyesal. Lepas tu Ammar pergi segera jumpa Nabi, bagi tahu apa yang berlaku kepadanya. Maka bila Nabi dah tahu cerita, Nabi tanya Ammar, hal kunta syarihan sadraka hina taqul aw la? Mafhumnya, wahai Ammar, ketika engkau ejek aku tu, adakah hati engkau rela ke tidak untuk ejek? Ammar kata, tidak wahai Rasulullah, aku tak rela. Nabi kata, jangan risau, kamu masih Islam, kamu masih lagi beragama Islam. Sebab apa? Sebab kalau dia dipaksa untuk mati tapi hatinya rela, maka terkeluar juga daripada Islam. Nampak? Itu sahaja pengecualian. Pertama apa? Dia tak faham apa yang disebut. Yang kedua, dia dipaksa untuk mati dalam keadaan hatinya tidak rela dengan ucapan murtad yang disuruh sebut tersebut. Okey? So kita dah dengar dah tentang makna hadis tadi kan? Bahawasanya 4 benda yang kita sebut tadi bukan kemaafan. So lepas ni, kalau ada lagi video yang macam tu datang kepada kita, jangan ragu-ragu nak kata kepada anak kita, wahai anak, ini video ini orang begitu yang kata begitu hukumnya murtad. Mungkin ada yang kata, kamu siapa? Apa? Mungkin ada yang kata, kamu siapa nak kata dia murtad? Kamu ni bukan ulama. Okey, kalau ada orang kata begitu, apa kita nak kata? Kita kata, ya, aku bukan ulama, tapi aku ikut apa ulama kata. Itu selamat. Ulama kata barang siapa ejek Allah hukumnya menjadi kafir, maka aku pun sebut benda yang sama. Nampak? Tak boleh aku bercanggah dengan ulama. Dan kenapa kita kena terangkan hukum sebegitu?
Kadang-kadang ada orang dia tak boleh, dia tak apa, dia macam rasa kita ni nak serang dia, nak jatuhkan. Tidak. Kita terangkan hukum supaya apa? Supaya dia kembali kepada Islam balik. Kalau kita senyap sahaja, kita tak bagi tahu masyarakat orang yang ejek Allah hukumnya murtad, kita senyap sahaja, berarti kita seolah-olah kita suka dimasuk neraka. So, ulama suruh kita sebut barang siapa ejek Allah, barang siapa kata Allah tu Muhammad hukumnya kafir. Supaya apa? Supaya orang tadi tahu hukum, dan kita sebut begitu sebab kita risau. Kita risau dengan akhirat dia. So kita terangkan hukum untuk supaya dia kembali balik ke dalam agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada soalan. Dengar soalan ni. Ada orang kata, Ustaz, memanglah masuk Islam tu mesti kena mengucap dua kalimah syahadah. Tapi bukankah orang yang ejek Allah tu, walaupun dia ejek Allah, orang yang kata Muhammad itu Allah, bukankah lepas tu dia solat? Dan ketika solat kan, bacaan tahiyat tu kan ada mengucap juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada mengucap juga. Adakah mengucap itu diambil kira, dikira masuk Islam terus? Apa jawapannya? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab orang yang bukan Islam, orang murtad, dia tidak sah niat dia. So kalau orang murtad disebut usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, tidak sah niat bagi orang bukan Islam. Orang Hindu, orang Buddha kalau dia kata usolli fardhu zuhri, adakah sah niat dia? Tidak sah. Sama juga dengan orang murtad, kalau dia kata usolli fardhu zuhri, tidak sah niatnya. Bila niat tidak sah, maka bacaan dalam solat semua tidak sah. Okey? So kena mengucap dekat luar solat dalam keadaan dia tahu hukum apa yang diucapkannya itu adalah murtad. Okey? So sampai sini sahaja untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat kita memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan asma kita hari Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa sebarang azab. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma najjina min 'adzabil qabr. Allahumma najjina min 'adzab yaumil qiyamah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.